Salam sejahtera dan salam serak kusayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, projek lapangan terbang SPAUH bukan projek sakit seperti yang didakwa oleh pihak pembangkang. Di malam Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Gambas berkata, Jabatan Kerja Raya JKR bercadang menambah landasan daripada 750 meter kepada 1,190 meter panjang. Katanya memandangkan ia ditambah dari segi panjang, masa untuk siap terpaksa dipanjangkan. Saya telah diberitahu tadi projek ini bukan projek sakit. Projek sebenarnya adalah dibina mengikut jadual. Parti pembangkang memang kerja dia lah untuk cari silap, tapi malangnya nampaklah apa yang disebut dia adalah tidak betul. Kerana perubahan dibuat seperti saya sebut tadi, the length of the airport akan dipanjangkan dari 750 meter kepada 1,190 meter. Jadi oleh kerana ianya ditambah dari segi panjangnya, maka waktu untuk siap telah pun ditetapkan kepada bila siap 20. Ya, dah jual siap pada 10 Februari 2024. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di tapak pembinaan projek lapangan terbang berbuling SPAUH pada Khamis. Selain itu katanya dengan tenaga kerja, jentera dan bahan binaan yang mencukupi, beliau yakin projek itu dapat disiapkan mengikut jadual. Kita pergi ke lapangan, kita melihat kemampuan kontraktor apabila kita melihat jumlah jentera yang ada, bahan-bahan pembinaan yang ada dan pekerja-pekerja yang ada. Jadi di sini saya telah diberitahu tadi dari segi jentera, dari segi bahan pembinaan dan dari segi tenaga kerjanya cukup mengikut apa yang dianggarkan oleh JKR. Maka dengan perkembangan ini saya yakin projek ini dapat disiap dengan mengikut jadual. Dan saya juga akan turun dari masa ke semasa. This is my area also. Penting untuk menentukan bahawa projek ini siap kerana kerajaan GPS di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier kita memang nak memperhebatkan lagi pembangunan di Sarawak. Seterusnya, Kerajaan Sarawak amat komited untuk memastikan produk pertanian yang dihasilkan oleh golongan petani di negeri ini mempunyai nilai tambah. Menurut Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rudy Utom, untuk itu kerajaan telah membentuk Taman Agro ataupun dikenali sebagai Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM. Sarawak ini cukup besar. Jadi kalau kita menanam sesuatu high value crops di Ulu Baram, 8 jam kalau sampai, baru sampai ke Miri. Dari Miri kita mau keluarkan sayur sudah layu. So we have to find what sort of endeavor, what sort of crops, what sort of livestock yang sesuai. Walaupun tanah itu sesuai, kerana logistiknya, infrastrukturnya masih kurang. Itulah sebab kementerian cuba membentuk dia panggil Agro Parks ataupun TKPM, Taman Kekal Pengeluaran Makanan, precision farming, new modern farming dan sebagainya. Kerana kita mau supaya apa yang kita lakukan ada add value, boleh mengeluarkan hasil yang kita harapkan. Beliau berkata demikian dalam Majlis Apresiasi Jabatan Pertanian Sarawak tahun 2022 di Bintulu baru-baru ini. Datuk Seri Dr. Steven Rudy berkata kementeriannya sedang meneliti pendekatan yang terbaik untuk mentransformasikan sektor pertanian negeri ini termasuk di kawasan luar bandar, separa bandar dan bandar. Berikut pula, para majikan harus memberikan keutamaan dalam menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja bagi menjamin kes kemalangan di tempat kerja dapat dikurangkan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai untuk mewujudkan kesedaran yang lebih baik mengenai kepentingan keselamatan dan kesihatan dalam kepelbagaian industri. I am very interested in this field, and in fact I would like to see that we do greater promotion and awareness and practice of occupational safety and health. As you know, the logistic and transport industry
is another industry where it's exposed to a lot of safety hazards and also prone to accidents and so on. And this is where I feel we need to really pay more attention. In fact, we have the Malaysian Institute of Road Safety that focus also on how to reduce accidents in the country. So I think we need to really look into the various sectors and where we need to be more focused so that we can reduce the number of accidents and health-related diseases and so on. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Inaugural Sarawak Occupational Safety and Health Conference 2022 di Miri baru-baru ini. Ujarnya lagi, persidangan ini juga turut diadakan bagi menggalakkan hubungan dan kerjasama erat antara sektor kerajaan dan swasta dalam usaha-usaha berkaitan bidang OSH. Berita seterusnya, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor, Jabatan Premier Sarawak sentiasa memupuk kesedaran berintegriti dalam kalangan ketua-ketua agama lain di negeri ini. Pengarah Unifor Richard Lon berkata, ketua-ketua agama lain juga perlu menanam amalan integriti kepada anak-anak buah mereka di kawasan masing-masing. Okey, jadi objektif kita ini hari is perkongsianlah untuk untuk menerangkan betapa pentingnya integriti di kalangan kita, sebab kita ini semua rumah semayang, jadi orang tengok kita sebagai yang paling berintegriti lah, ya, sebab kita ini rumah-rumah ibadat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Bicara Integriti bersama ketua-ketua agama lain bahagian Bintulu tahun 2022 pada Khamis. Program tersebut bertujuan memastikan penerima daripada Unifor tahu bagaimana untuk membelanjakan dan membuat laporan pembelanjaan yang tepat. Turut hadir ialah pemangku pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak Samuel Simon, Wakil Pengarah Unit Audit Dalam Saniah Abdul Kadir, Wakil Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Sarawak Jawa Milu serta ketua-ketua agama di Bintulu. Beralih ke laporan selanjutnya, semangat patriotisme dan cinta akan negara bukan perkara yang mampu timbul sendiri dalam diri setiap individu. Ia perlu dipupuk dan disematkan dalam diri seseorang sejak kecil lagi agar jiwa mereka sebati dengan perasaan itu. Hasil tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di sekitar Bandaraya Kuching jelas kelihatan bendera Malaysia berkibar di merata tempat. Kami tu dah 42 tahun daripada Penggalan Boyan sehingga Kalan Haji Umar. Daripada usia Pakcik Ali umur yang 27 tahun sehingga umur 62 tahun. Sebutan kami orang penambang alhamdulillah. Jadi semualah bangsa semuanya ada. Daripada India ada, China lagi ada, kita orang Islam pun ada, mana-mana pun ada. Selamat Hari Malaysia. Saya nama Azizan dari Al-Ustaz. Ya, bercuti. Nak tengok pemandangan macam tu, sebab nak tengok budaya. Bagi saya Hari Malaysia ni harus disambut lah, sebab itu menunjukkan perpaduan kita di Malaysia. Ucapkan untuk Malaysia, selamat Hari Malaysia. Orang Sarawak tu lebih natural lah dari segi perpaduannya, sebab kalau boleh tengok orang Melayu tidak si kisah gila makan makanan bangsa lain, kayak selalu juga bergaul dengan orang Iban. Contohnya kami pun ya update bangsa lain buat kami half Iban, kami half Melanau buat sebenarnya. So kalau tengok bergaul kadang-kadang tengok rupa macam semua Melayu, tapi sebenarnya tengok berbilang-bilang bangsa lah. Kalau dekat Sarawak ni lebih tak ada banyak pergaduhan lah. Lebih banyak berbaik, banyak happy lah. Kami ucapkan selamat Hari Malaysia untuk semua rakyat Malaysia dan semoga sentiasa aman dan damai. Meskipun sambutan Hari Malaysia pada tahun ini diraikan di Melaka, di Sarawak juga turut meraikan dengan penuh semangat dan Bintulu kali ini merupakan tuan rumah sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sarawak. Rangkuman Sukma 2022 di Kuala Lumpur dimulakan mengenai perkembangan atlet Sarawak dalam sukan wushu.
Dua lagi pingat diraih Sarawak dalam acara wushu yang berlangsung menutup tirainya di Gimnasium 2, Majlis Sukan Negara MSN pada Jumaat. Danny Ling Hangki terlepas peluang menggenggam emas apabila sekadar meraih perak dalam acara nandau lelaki dengan menggumpul 9.6160 mata. Chuah Sang yang dari Pulau Pinang meraih emas manakala Cheong Yu Yao dari Negeri Sembilan menggondol gangsa. Dalam pada itu, Edison Wong Sing Yi menyumbang gangsa setelah menggumpul 9.5130 mata. Emas dirangkul Melaka dan perak milik wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sementara itu, 3 atlet karate berjaya menempah slot dalam pemburuan pingat gangsa pada lewat petang ini bertempat di Kompleks Sukan UiTM Shah Alam. Mereka ialah Annabel Pingbalan dalam acara Kata Individu Perempuan, Vincent dalam acara Komite Lelaki dan Nur Shazadani Izzati dalam Komite Wanita. Di Selangor Turf Club Cricket Oval, skuad Sarawak berjaya bangkit dari kekalahan di tangan Kuala Lumpur pada Khamis untuk menewaskan Sabah pagi tadi dalam aksi peringkat kumpulan. Turut membuka gelanggang acara bowling padang di mana Sarawak memulakan kempen individu wanita menentang Negeri Sembilan di Kompleks Sukan Bukit Kiara. Berikut pula merupakan kedudukan jumlah kutipan pingat terkini serta kedudukan Carta Negeri Sukma 2022 setakat jam 5 petang. Seterusnya, tiada kilauan pingat hadir dari kem berbasikal Sarawak dalam perlumbaan lebuh raya yang berlangsung di Bandar Baru Sedayan Seremban Negeri Sembilan pada Khamis. Barisan pelumba Sarawak diwakili 6 atlet terlepas peluang untuk menaiki podium apabila kedudukan terbaik hanyalah di tempat ke-15 menerusi Muhammad Danis Haikal dalam acara individu. Manakala dalam acara berpasukan, Sarawak sekadar menduduki tempat ke-7 secara keseluruhan. Ketika ditemui wartawan, penolong Ketua Kontijen Sarawak SCDM Senator Dato' Ahmad Ibrahim berkata pelumba Sarawak telah mencuba sehabis baik untuk menghadiahkan pingat namun dihampakan oleh masalah teknikal. InsyaAllah kita akan bertanding lagi, pasukan yang akan bertanding lagi pada hari Ahad tu untuk BMX dan seterusnya selepas yang sampai 25 bulan. Kita berharap kita akan mendapat pingat. InsyaAllah kalau dapat gol, baguslah. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya masih berani nyebut lebih raya. Tapi kemungkinan pada downhill, mountain bike dengan velodrome, kita akan dapat pingat. Skuad berbasikal Sarawak akan meneruskan cabaran dalam acara berbasikal bukit downhill dan velodrome individu dan berpasukan. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak, gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, kami warga UKAS mengucapkan Selamat Hari Malaysia yang ke-59. Majulah Malaysia dengan cemerlang agar terus gemilang di persada dunia. #menyebar fakta, salam UKAS.